Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita pada malam ini dengan Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Waqala Allah Ta'ala aidan ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik dan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Nescaya Allah SWT akan mengelakkan amalan kamu dan akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, sesuatu yang mentaati Allah dan Rasul, faqad faza fawzan 'azima, sesungguhnya ia mendapat kemenangan yang besar. Subhanallahu azim. Hormati saat ini terima seluruh ahli masjid, tuan-tuan muslimin muslimat, ibu yang dirahmati Allah sekalian. Pertama dan selamanya, biasa bersama kita menajatkan setinggi-tinggi syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan inayahnya, atas taufik dan hidayahnya. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk berada di rumah Allah ini dalam solat jemaah, dan kita dapat duduk sebentar dalam majelis. Mudah-mudahan tujuan yang kita buat pada malam ini di rumah Allah ini ianya menjadi amal ibadah, amal soleh, dan mendapat rahmat serta keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Muslimin muslimat, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, insyaallah pada malam ini kita sambung muka surat 293. Tajuk dia pada malam ini meringankan beban orang yang berhutang. Meringankan beban orang yang berhutang. Dan kita harap dia disebut sebagai apa? Yunafisu 'anil mu'sir. Yunafisu 'anil mu'sir. Itulah kita harap. Jadi malam ini kita nak cerita tentang pasal hutang. Pasal hutang. Dia sebut pasal hutang ni, wallahu a'lam lah. Kalau saya tengok diri saya, memang ada kena-mengena. Maknanya dalam diri ini ada hutang. Ada hutang. Tuan-tuan, wallahu a'lam, ada atau tidak berkaitan dengan hutang dalam diri kita. Sama ada kita ni orang yang bagi orang pinjam ataupun kita yang pinjam ke kawan. Di dalam ini kita sekiranya kita tentang memudahkan, meringankan bagi orang yang berhutang. Biasanya orang yang berhutang ni dia lebih susah berbanding dengan orang yang berhutang. Cuma dalam keadaan-keadaan yang tertentu
yang bagi hutang tu dia rasa susah hati lebih daripada orang yang berhutang. So dalam dua keadaan. Wallahu a'lam. Mungkin ada dalam kalangan kita yang duduk dalam masjid pada malam ni, dia dah tidak jadi orang yang berhutang. Mungkin juga ada orang yang dia tolong orang, dia bagi pinjamkan duitnya untuk orang lain. Mungkin ada. Ataupun dia langsung tak ada, bagi orang pinjam pun tidak, dia pinjam ke orang pun tidak, pun ada kemungkinan juga. Tapi saya yang duduk sembang depan ni banyak hutang. Ni mungkin tak ada pun kan. Elok dah habis sikit kan. Dia tengok kereta nampak cantik kan. Ada ya. Dia punya apa? Tak tahu saya lah kan. Kita mungkin orang tak nampak lega sekian itu. Lagi 3 bulan habis ni hutang ni kan. Dia mula bagi apa? Apa hutang nak buat pula? Itu saya. Tetap tidak pun kan. Jadi dalam kehidupan kita ni, saya rasa kebanyakan kita ni pernah hutang lah. Mungkin dah habis, dah selesai. Tak tahu lah kalau saya ni, saya ingat saya mula-mula berhutang masa ni. Yang ingat lah, yang kecil-kecil tu dah ada ingat. Yang ada sign-sign agreement ni, umur 25 lah. 25 pinjam dengan apa? Bank Rakyat kan, masa tu baru kerja aku masa tu. Itu kira mula yang sign lah sekali kan. Pinjam dengan kawan-kawan tu tak ingat lah, ada kan, dah bayar ke tidak pun Allah Allah tak ingat lah dengan kawan-kawan ni kan, masa belajar, masa Allah Allah kan. Tapi hak yang confirm apa, hak yang sign tu itulah. Habis sampai bila? Sampai sekarang kan. Pada sana boleh, memang agama kita benarkan kan. Jadi malam ini kita cerita pasal hutang. Baik meringankan orang beban orang yang berhutang. Baik, kata pengarang rahimahullah, Muslim yang sejati itu bersikap toleransi, suka mempermudah dan melayani orang dengan baik. Asasnya sebagai seorang Muslim kan, yang benar-benar beriman kepada Allah, yang faham tentang agama dan syariat ini, dia dalam diri dia ada sikap toleransi. Toleransi dalam bahasa buku kan, bahasa kita ni mudah kira lah, mudah kira itu kan? Sikap tolak ansur, mudah tolak ansur, lebih kuat. Kemudian suka mempermudah dan melayani orang dengan baik kan. Kita dah pernah apa, baca dulu kan, tentang kelebihan orang yang suka buat baik kepada orang lain kan. Ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala memang diberi ganjaran yang banyak. Ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala orang yang suka mempermudahkan urusan orang lain. Habbun nas ila Allah Ta'ala anfa'un linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah yang paling memberi manfaat kepada orang lain. Itu panjang kan. Jadi, kalau kita termasuk dalam orang yang memudahkan orang ni, melayani orang dengan baik ni, itu adalah orang yang ataupun manusia yang Allah SWT sayang, yang Allah SWT cinta. Itu kalau kita masuk dalam sebagai Muslim yang sejati, mukmin, yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita yang ada di dalam rumah Allah ini termasuk dalam ini kan. Dia bersegera membantu orang yang dibebani hutang. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 280. Wa in kana zu usratin fa nazaratun ila maisarah. Dan jika yang orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia senang, sampai dia berkelapangan. Ini ayat apa nama kita kata? Ayat pasal hutang lah. Ayat pasal hutang ni dia dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah
ayat 282, muka surat 48. Satu muka cerita pasal hutang ya. Ayat yang panjang, yang tak ada berhenti, satu ayat dalam satu muka. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Dia cerita macam mana hutang, so tulis itu boleh baca dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Ada panduan macam mana kita nak menguruskan tentang hutang ni, kena tulis dan sebagainya. Kalau syarah ayat 282 ni bukan semalam, bukan sejam, 2 jam, makan masa. Kalau kita syarah bab hutang, daripada ayat ini keluar perbahasan yang lain, perbincangan yang lain. Orang boleh tulis, boleh tafsir tentang hutang ni, boleh keluar satu kitab daripada satu ayat ini saja. Jadi kalau kita secara umum, kalau kita baca ayat ini, kita dapat tahu bagaimana urusan tentang hutang ni, bagaimana agama kita ajar kita, bagi panduan dalam hutang ni. Tapi dalam ayat 280 ni berkaitan dengan Allah suruh kita melapangkan, memudahkan jika orang yang kita bagi hutang itu dia dalam kesusahan. Kalau kita tengok hari ini moratorium tu, kan, contoh lah kan, bank, kita hutang dengan bank, hutang kereta, dia tahu kita susah, ada yang susah kerja, tak ada sebagainya, dia permudahkan. Kalau ikut isi agama, kita ikut tu. Memang itulah agama suruh asasnya. Tapi detailnya tu kita tengok baik lah. Tapi asasnya prinsip memudahkan orang yang dalam kesusahan, kesukaran itu memang wujud, memang ada. Moratorium. Ada lagi tak moratorium sekarang? Ada lagi tak? Tapi yang kali kedua tu dia bagi pilihan kan, siapa yang nak ambil lah kena isi orang. Tapi yang mula-mula PKP tahun 2020 kot, 2020, daripada bulan 3 sampai bulan 2 tu, yang tu tak payah isi orang, 6 bulan tu kan, cantik kan. Tapi yang tahun ni tu dia bagi 3 pilihan. Bayar 50 satu, kemudian dia 3 tu, satu lagi macam yang apa agak 100%. Satu itu saya tak ingat. Mungkin sekarang ni dalam orang ramai kita ni ada yang ambil pilihan tu. Kalau kita ambil, tidak ada masalah. Sebab prinsipnya kita dalam kesusahan. Dalam agama kita pun memang benarkan orang yang dalam susah, kita kena tolong. Semua kesusahan COVID ni memang ada yang betul-betul rasa, terutamanya yang bukan private lah, kerja sendiri, kerja kilang kan. Tengok saya ada juga setara dia lah, setara tak cukup je, short je ni. Nak kerja tak boleh, kilang tutup kan. Kalau pergi pun kena kira hari kan, dengan kereta, dengan rumahnya. Kalau nak makan lagi, kemudian nak kelas online, nak beli gadget atau semua ni, terasa. Jadi memang ada. Sebab tu bila ada, memang Allah SWT tahu kan, bila panduan ni akhlak ini ada dalam agama kita, maka kita boleh apply ya, untuk kita nak memudahkan urusan. Wa in kana zu usratin fa nazratun ila maisarah. Dan jika orang berhutang itu kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Baik, Islam mahu agar Muslim itu menjadi manusia yang bertimbang rasa sebelum menjadi disebut itu pemerintah. Pemerintah ni orang yang bagi, orang yang berhutang. Islam suruh kita ni menjadi orang yang bertimbang rasa.
timbang rasa. Mudah-mudahan kita ayatnya mudah ya, kita jadi timbang rasa. Kan? Walaupun kita mampu buat tak mampu buat, yang tu nombor dua. Yang penting agama suruh kita ni jadi orang yang bertimbang rasa. Maka dia didapati, maka jika dia dapati saudaranya yang berhutang mengalami kesukaran, dia faham keadaannya lalu memberi sedikit kelonggaran. Kita mungkin ada bagi hutang pada kawan kita, kawan kita datang mengadu, kan, tak dapat bayar, tak dapat bayar. So, kita sebagai orang yang bagi hutang, dan kita rasa kalau dia tak bayar ni, ataupun dia tangguh bayaran ni, tidak sampai memudaratkan kita, tidak sampai menyusahkan kita, maka agama suruh kita bagi. Tak apalah, kan? Kalau susah tak dapat bulan ni, tunggu bulan depan. Ataupun hutang 200, sebulan tu bayar 200 kan, tak apa, bayar setakat mana yang ada. Mana kita, apa cara kita permudahkan. Apabila orang tu datang ngadu kepada kita, beritahu kepada kita bahawa dia sedang susah, dia sedang susah. Yang ini saya rasa dalam masyarakat kita ramai ada. Kalau tak masyarakat pun kadang mungkin ada balik kita, saudara mara kita, kan? Dia menangguhkan tempoh pembayaran sehingga saudaranya itu mampu membayar hutang tersebut, atau dia menghalalkan sebahagian daripada hutang tersebut. Itu lagi cantik. Okay. Yang pertama dari itu tangguh, kan? Tapi yang kedua ni, kalau kita rasa boleh boleh halal lah, boleh benar kan, lagi baik. Terutamanya kepada saya, ahli-ahli keluarga kita, adik-adik kita. Mungkin yang berhutang itu abang kita, mungkin yang berhutang itu adik kita, mungkin yang berhutang itu kakak kita atau sepupu saudara mara yang dekat dengan kita. Kalau kita mampu untuk menghalalkan, kan, mana kira selesai, itu lebih baik jika mampu. Tapi itulah, dia bukan mudah lah. Bukan mudah, ceritanya bukan mudah, kan? Dia kalau cerita bab hutang dia macam-macam apa, macam-macam cerita dah. Masa nak hutang, masa susah tu, ibu ni kan, time nak bayar, punya ada dia, punya ada susah ada juga, kan? Macam. Jadi itu maknanya kalau kita dapat tangguhkan pembayaran ataupun kita menghalalkan sebahagian. Kalau tak dapat sebahagian, kalau dapat semua lagi nanti. Kadang-kadang hutang tu tinggal RM50 lagi, kan? Kita dalam bank ada RM10,000, kan? Kalau kita dapat halalkan RM50 tu, tidak menyusahkan kita pun, kan? Kalau dia tak bayar RM50 tu pun tidak sampai kita ni jadi mudarat, sampai kita miskin dan sebagainya. Maka kalau kita dapat halalkan itu lagi baik. Ataupun dalam kawan kita. Baik, dengan melakukannya dia mentaati perintah Tuhannya dan mengerjakan amal kebajikan yang akan menyelamatkannya dari kesukaran pada hari kiamat dan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau orang yang buat macam itu, orang yang ikutlah ajaran agama kita. Saya tak tanya Ustaz. Ya. Kalau kita hutang dengan manusia kan, insyaAllah kita kena orang. Tapi kita hutang dengan Allah Ta'ala. Katalah kita semayang dah tinggal 30 tahun. Bagaimana kita buat? Saya buat kena follow. Itu ya. Hutang Allah kena follow. Kita tak ingat kan. Secara ringkas kepada saya, kalau kita ingat, okey, kalau kita ingat berapa banyak, setiap kali lepas maghrib follow sekali. Kita kan, selesai tak selesai kita serah kepada Allah Subhanahu sebab kita tak ingat. Sebab itu pun memang kalau nak hitung-hitung ni, kalau saya sendiri kan tengok balik, banyak juga yang tinggal tu yang kita tak ingat ni. Yang masa
masa buka-buka ni kan. Ustaz-ustaz juga dulu sembang lah masa muda-muda dulu kan, masa masa awal-awal akhir balik tu, awal-awal tu. Allah malam lah, saya sebut saya sendiri kan. Mungkin ada masa tu ya, masa muda bila kan. Penat sikit tak sebenarnya. Kita letih sikit, kita tahu sebenarnya, tapi kita letih masa tu lah, masa tu. Sekarang ni kalau faham ngaji di tiap malam di masjid, penat tak sembahyang, itu jemaah. Itu tak masa-masa yang kita muda-muda bila remaja ni kan. Itu saya lah, tuan mungkin dia muda-muda okey kot kan. Nanti hutang ni kita kena bayar, hutang ni kita kena bayar, kita kena selesaikan. Kalau tidak nanti dia akan tak selesai lah kita, urusan kita soal dia akan tak selesai. Sebab tu sehingga apa, kalau amalan dalam masyarakat kita kan, kalau kita dah lepas sembahyang jenazah tu, waris biasa dikatakan, ataupun sebelum jenazah tu turun daripada rumah tu, waris akan tanya, kalau ada siapa-siapa yang jenazah ni berhutang, atau ayah saya ni ada berhutang dengan tuan-tuan dan perempuan, maklumkan. Sebab itulah ayah kena bayar. Tapi kalau dah halal, jadi tengoklah atas kita, dia atas suara kita, atas takwa kita. Kadang 30 ringgit orang mudah kan, 300 pun mungkin lagi, 3,000 mungkin 3 kali ya kan. Mungkin masa apa waris maklumkan tu, dia ni tunggu seminggu sampai rumah kan. Beritahu saya pun pernah berlaku kan, waris ayah kan, dalam 2 minggu lebih tu adalah orang tak apalah, dia kena maklumkan. Kalau tidak nanti tak selesai kan, kena maklumkan. Cuma yang dulu tu kita ni ya ke tidak tu, ya ke tidak tu, pasal bukan ada catatan apa. Sebab tu agama kita suruh bila kita berhutang, kita catat dan kita maklumkan bahawa ini buku ni ya ada hutang kat mana-mana dengan siapa-siapa ini. Kalau apa-apa berlaku, ni cantiklah. Jadi pengalaman saya dulu tak tahu. Kadang-kadang ada satu kali itu lebih tak ada lama datang maklumkan. Tapi kita sebagai waris ni kena bayar juga lah pasal kan, nak lebih selamat kita ceritakan kena, kalau tulis lagi. Ibu pasal hutang ni peringat kat arwah ayah saya, membesarkan anak-anak dengan hutang. Orang buat bedak sebang kan, buat bedak ni dia bukan datang hari bulan, dia tak ada ganti bulan. Satu musim setahun 2 kali lah, setahun 2 kali ke 3 kali, 3-4 bulan lah kan. Nak boleh makan, kalau nak boleh belanja anak sekolah tu, hutang dulu dengan Cina lah, bulan dengan apa, dengan toke sebut toke lah kan. Dapat padi payah hutang. Cuma bangun tu dia tak tahu, habis padi settle hutang tu, tak cukup hutang balik, pinjam. Dan yang tu masa tu ingat arwah saya tu, dia tak ada bunga-bunga ni, tak ada. Kalau kita pinjam 500 lah ya. Cumanya nanti masa nak apa, dah kata apa, nak potong padi tu, bagi dia lah, bagi toke dia lah. Ayat bagi dia jual padi semua dia. Tapi hutang tu dia tak ada badak, tak ada interest. Kalau 2,000 lah. Sampailah arwah ya kan. Jadi nak ceritanya hutang. Itu saya cerita. Okey. Nak tanya tak? Ya. Buat majlis kahwin yang masa salam kaun ni, dia hutang apa nak kerja? Kalau tak hutang, kalau tak bayar, itu tak hutang, itu budaya kita, adat budaya kita. Orang dulu dia, kita tengok sejarah. Sebab saya kami Kawi di Mantap ada buat satu kajian adat budaya Melayu Melaka.
Saya juga sebagai salah seorang yang pengkaji itu, kita tanya orang lama-lama, kan? Dia cerita memang ada adat yang dah lama, yang dah sama dah tak buat lah, kan? So kalau berkaitan itu dia ada. Dia punca lama dulu, orang dulu orang akan kita lebih yang itu. Dulu konsep tolong menolong ni sangat hebat, sangat kuat dalam masyarakat. Buat apa pun dia mesti tolong, dia takkan buat seorang-seorang. Gotong royong tu, tolong menolong tu kan, nak buat kenduri ke, nak buat apa ke, nak pindah rumah ke apa ke, mesti masyarakat ramai. Jadi berkaitan dengan itu memang ada lah, kita tanya tu tentang tu kan. Asalnya itulah nak tolong. Nak tolong. Hari ni aku buat perjalanan kahwin, kita jangan nak tolong, kan? Kalau nanti sampai masa giliran nampak orang lain tolong pula. Jadi itulah nak beringatkan. Ustaz, kalau sini kata menanam. Tanam. Iya, Dia boleh tanam dengan kepala limau, tanam dengan beras, tanam dengan gula. Lepas tu kalau kita ada tu bunga apa? Bunga telur tu kan. 100, orang ni 100, orang ni 50, orang ni 100, orang ni 50. Untuk rumah nilai. Yang wajib masuk, yang saya ingat kan gula, gula dengan minyak. Beras tu orang cari, kita beras tak ada masalah. Beras mau makan, mau pakai fresh lah, beras baru. Gula, minyak. Gula, minyak. Itu dulu. Tapi sekarang ni dah macam tak berapa nak ni dah. Sebab catering. Sebab ada catering kan, dah kurang. Dah kurang. Jadi orang pergi dia yang salah kau tu pun ikut dia juga. Allah Allah kalau dulu Ustaz masa dia kecil ada buku tu, seorang kerani tu. Itu tanam. Itu dia panggil apa? Salah kau tak sampai tulis buku. Yang tulis tu kena, itu kena ingat lah. Yang salah dia satu. Yang tu okey. Yang tu kena. Memang buku tu. Setiap usaha pakatan dia akan bawa buku tu. Dia kan sebelum majlis dia akan beritahu kan, dia akan pusing bawa buku tu. Kalau suami ngomong itu ada. Itu kira macam hutang lah tu. Sepatutnya kena ni lah kan. Yang tu sampai sekarang ada ni. 100 tu. Arwah ayah saya meninggal tu, banyak tahun juga tu. Duk tolong apa? Duk bayar. Orang datang kutip, potongan apa? Tinggal berapa lagi. Okey, itu ni. Tapi yang itu tak kira hutang dia, tak kira hutang. Jadi dalam kau ikut, tengok ke kalau sebelah mudah sana tu dia tak macam sini. Dia ada tapi dia tak macam sini. RM2, RM1. Itulah 10 tu kira jarang lah. Tapi kita sebelah sini kita kata dah tuan rumah pun tak minta, kalau tak bagi pun tak apa. Tapi dah budaya kita tu. Budaya kita nak menolong. Kita yang bagi tu jangan ni pula kan. Orang dulu dia masuk sampul. Sampul dia mau saya ni, sampul dia mau kecil. Memang kat rumah tu memang ada lah beli tu 100 bangsa tu kan. Simpan. Okey, baik. Itu tentang Abu Qatadah Allah berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesiapa yang suka Allah menyelamatkan dirinya daripada kesusahan pada hari kiamat, kesukaran pada hari kiamat, maka adalah dia meringankan beban orang yang dalam kesusahan. Yang kita tinggal tu, orang yang dalam kesusahan atau menghalalkan sebahagiannya. Hadis sahih Imam Muslim. Masarruhu an yunajjiyahu wa min qurbi yawmil qiyamah falyunaffis an mu'sir au yasna'u anhu au yadha'u anhu. Siapa yang nak Allah selamatkan, permudahkan urusan dia pada hari kiamat, maka dia berusaha untuk meringankan kesusahan ataupun meringankan beban orang lain, ataupun menghalalkan sebahagiannya. Kalau pada itu meringankan tentang itu dia putus paruh. Tapi kalau dia tak menghalalkan,
Tak adakah beban kat dia pula yang peminta dia beban? Beban kepada orang yang berhutang. Yang peminta kat dia kan? Tak benda pula? Ini itu saya kata, kalau kita kena minta, kita kena minta. Kalau kita rasa benda tu kita yang bagi hutang, kalau kita rasa dengan kita meringankan dia itu menyebabkan kita rasa tidak menyusahkan kita, maka kita buat. Tapi kalau kita rasa tak boleh, pada kita tak boleh, tak apalah, cumanya tak dapatlah kelebihan ini. Kelebihan kita memudahkan orang dari sudut bagi hutang. Mungkin bab lain kita okey, tapi bab hutang dengan ni aku tak lihat. Tapi mungkin dengan orang lain yang kita rasa kalau kita bagi kelonggaran, bagi kemudahan, dia akan melunaskan, dia akan bayar dari sikit. Itu okey. Tapi mungkin pada sesetengah orang, ini kalau aku bagi ni, dia silap langsung tak apa, tak bayar. Itu kita kata, mungkin orang ni kita tak bagi kelonggaran tu. Mungkin pada orang lain kita bagi kelonggaran. So kita dapatlah fadilah kita bagi kelonggaran kepada orang lain. Kita kalau benda tu dia menyusahkan kita, kalau hutang banyak, kita pun bukannya senang sangat, kita pun perlu kan. Maka kita semua dia bayar juga, kan? Tak payah bayar apa? Bayar penuh, bukan bayar separuh. Hadis kata bantu separuh, tak bayar penuh juga, pun tidak menjadi kesalahan. Sebab itu hak kita, hak orang yang bagi hutang. Dia berhutang. Jadi masalah kita kan, orang tu bukan orang sembarangan. Kata dia faham dengan agama. Kemudian dia hutang pun banyak. Kemudian dalam satu pihak lain pula, ada orang tu nama dia baik kerana selalu dia tersebut dia tipu murah lah apa, tapi hutang tak nak bayar. Jadi kita yang beri hutang ni kan, sebenarnya ada cadang nak juga nak halalkan. Tapi menengok orang tu dia tukar kereta, tukar beli rumah, tak nak bayar. Jadi itu masalah dia. Ya, betul. Itu saya kata atas kita lah, atas iman kita, atas kita sendiri buat pertimbangan. Kan kalau kita rasa macam dia ni aku nak memudahkan aku, tengok sekejap pergi sini bercuti sini, betul kan? So mungkin dalam keadaan itu kita tak bagilah kelonggaran untuk dia tu. Dan kalau kita tak bagi pun tidak menjadi satu kesalahan. Tidak menjadi satu kesalahan sebab memang itu hak kita. Memang ada ni, kan? Kadang kita tengok, hutang 200 tak boleh bayar. Tengok kejap-kejap handphone baru, kan? Ada. Saya sebut-sebut ni sudah nampak ada orang makan kan? Ada yang kita duduk nak tolong tu nampak kan? Yang penting juga kita, kalau kita yang berhutang, orang yang bagi hutang tu okey lagi. Kalau kita ni orang yang berhutang, kan? Kalau diberi kemudahan, ada orang bagilah, orang pemudahkan, maka kita jangan ambil peluang lah. Kan cantik lah. Tentang hutang pada yang hidup perlu dijelaskan lah. Masalah sekarang ni nak pergi haji lah, tapi ada hutang, siap jemput yang hutang tu maksud penuhi. Tapi hutang orang tu tak dijelaskan. Tapi pergi haji macam mana? Macam mana nak kira? Dia kena tengok juga. Adakah kalau tak sah haji dengan sebab hutang tu? Tengok. Kita kena tengok keadaan, kena tengok situasi. Dia tak boleh, rasa dia tak boleh, jawapan tu tak boleh umum. Tengok keadaan, hutang yang macam mana. Kalau contohlah kan, saya ada hutang kereta, kan? Ada hutang tu, tapi nak pergi haji ni. Tengok, kalau hutang tu dia boleh bayar asuran sikit-sikit, tu tidak ada masalah. Tengok situasi lah. Malah kita pergi haji, manis tatong, kan? Siapa yang mampu. Tapi kalau mampu ni, kalau kita nak tunggu tak ada hutang langsung, tak ada apa, bila nak boleh pergi, contohlah kan. Sekarang mungkin dalam keadaan itu tu kita pergi dalam keadaan kita ada hutang sikit, dan hutang tu kita boleh bayar, kita boleh, kan? Itu tidak menjadi masalah. Okey. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, sesiapa yang membenarkan orang yang berhutang menangguhkan tempoh pembayaran ataupun menghalalkan sebahagiannya, maka Allah akan melindunginya dengan perlindungan di bawah arasy-Nya pada hari kiamat, pada hari di mana tiada perlindungan selain daripada perlindungannya. Satu kan, kalau kita dapat, kalau kita tak dapat bagi kelonggaran kepada semua, mana-mana yang kita rasa kita boleh bagi, kita bagi ya. Kan? Allah bagi kita senang
untuk bagi kita orang hutang kita, kan Allah bagi kesenangan pada kita. Kalau kita mampu bagi kelonggaran, tak dapat bagi semua, kita bagi sebahagian, mudah-mudahan kita dapat apabila kelebihan dia dari sebut ni. Sahih. Siapa yang membenarkan orang berhutang tu menangguhkan pembayaran ataupun menghalalkan, maka dia layak untuk mendapat naungan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tak dapat dengan orang ni, dapat dengan orang lain. Ada banyak hadis yang menyebut tentang perkara ini yang menegaskan bahawa sikap berlebih kurang seseorang terhadap orang yang berhutang padanya itu tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul orang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dia tidak akan sia-sia. Ia akan dimasukkan ke dalam catatan tentang amal kebajikan yang telah dikerjakannya. Dan Allah yang Maha Pemurah akan memberi ganjaran padanya kerana mempermudahkan hutang saudaranya dengan memberinya sesuatu yang lebih baik. Kita tolong orang, Allah gantinya dengan yang lebih baik. Yang saya sebutkan, Allah ganti kepada kita ni dengan banyak cara. Dengan banyak cara yang kadang-kadang kita tak perasan pun. Kita tak sedar yang kita sedang menerima kelebihan hasil daripada kita buat baik dengan orang. Ini kita duduk boleh sihat elok, tak ada sakit apa, kan? Mungkin kelebihan kita dulu pernah tolong orang masa kita servis, masih dalam servis, masa kerja tu duduk tolong kawan-kawan sesak sebagainya, kan? Hari ni Allah sedang balas. Allah sedang balas. Kadang-kadang kita tak perasan. Tapi janji Allah tepat. Dia bukan jadi manusia, jadi Allah tepat. Kalau Allah kata ada kelebihan, ada kebaikan di sisinya apabila kamu buat begini, pasti kamu akan dapat. Sebab tu jangan kita risaulah, tolong orang jadi susah. Tak susah lah, insyaAllah tak susah. Lagi senang ada. Kita kalau kita boleh tolong orang ni, hati tu dia akan jadi lebih tenang, lebih bahagia. Ada RM50 bagi. Orang tak tahu, tak cerita kat siapa-siapa, dan siapa pun tak tahu kita tolong. Balik itu kita dah cerita kat orang, kita rasa tenang, seronok orang ni dapat tolong RM50, RM10 kan. Sebab memang tu fitrah ni. Kalau kita dapat tolong orang, kebahagiaan tu Allah bagi secara automatik tu. Belum lagi kelebihan-kelebihan lain, kan, nikmat-nikmat lain yang Allah bagi. Semua kesalahannya akan diampunkan dan dia terselamat daripada ketakutan di hari kiamat, ketika mana manusia dibangkitkan untuk menghadap Tuhan sebelum hadap. Abu Hurairah Tuhan berkata, selalu sabda yang maksud, ada seorang lelaki yang memberi pinjaman pada orang lain. Dia selalu memberitahu pekerjanya, kalau kamu temui orang berhutang yang sedang susah, maka lepaskanlah dia. Permudahkanlah. Barangkali Allah akan melepaskan kita. Maka ketika dia bertemu Allah melepaskannya, Allah mempermudahkannya. Ini kadang-kadang kita pesan doakan anak kita, kan, sekolah. Kalau tengok ada kawan, kalau kawan tak bawa makanan, kita bawa bekal lebih, untuk kita didik anak kita, kan. Tengok kawan yang tak makan, tolong bantu. Itu didikan, kan. Okay. Kalau kita mempermudahkan ni. Hadis Bukhari Muslim. Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, maksud seorang lelaki di kalangan kaum sebelummu telah dipanggil untuk dihisab dan tidak didapati kebaikan pada buku catatan amalnya, kecuali bahawa dia ni suka berurusan dengan manusia dan dia kaya orangnya. Tengok dalam buku catatan tak ada apa. Tapi dia ni orang yang senang, orang kaya. Maka dia selalu memberitahu pekerjanya agar melepaskan orang yang berhutang yang sedang susah. Maka Allah yang Maha Mulia berfirman, kami harus lebih murah daripada dia, maka lepaskanlah dia. Allah memudahkan urusannya pada hari kiamat. Sebab apa? Sebab dia masa di atas dunia, di atas bumi ini, dia ni banyak memudahkan, melepaskan orang yang sedang berhutang. Dia riwayat dia macam hampir sama, cerita sama tapi riwayat dia berbeza. Ini hadis Muslim.
Huzaifah radhiyallahu berkata, Allah membawa salah seorang daripada hamba-hambanya yang telah diberi kekayaan. Ceritanya memang riwayat dari lain, tapi ceritanya sama, cerita tentang orang yang senang masa hidup dia di dunia, kemudian dia tolong orang, pada hari akhirat Allah permudahkan urusan dia. Nanti kita tahu lah, kita nanti pada hari akhirat sama ada kita dapat atau tidak hasil daripada masa kita duduk di dunia ni, kita banyak memudahkan urusan orang. Pada hari akhirat kita akan tengok, InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat seperti mana yang hadis Nabi SAW sebut ini, Allah mempermudahkan urusan kita pada hari kiamat kita. Kalau kita baca ni, apakah yang telah kamu lakukan di dunia? Dia berkata, sebenarnya tiada seorang pun dapat menyembunyikan sesuatu pun daripada Allah. Ya Tuhanku, Engkau telah memberi kekayaan kepadaku, lalu aku gunakannya untuk urusan dengan manusia. Sudah menjadi tabiatku untuk berlembut hati. Aku mempermudahkan orang yang tidak mampu membayar hutangnya kepadaku. Lalu aku benarkan orang yang berhutang yang besar itu akan menangguhkan bayarannya. Allah berfirman, aku terlebih patut untuk pemurah daripadamu. Allah suka perbuatan orang ini. Maka lepaskanlah dia. Uqbah bin Amir Abu Mas'ud Al-Ansari berkata, kami mendengar sesuatu seperti ini daripada lisan atau daripada lidah Nabi Muhammad SAW. Hadis lain dari Imam Muslim. Jadi kita dah baca tentang kelebihan-kelebihan mempermudahkan orang-orang yang sedang berhutang ni. Mudah-mudahan kita dapat buat dan kita mudah-mudahan apa yang disebut kebaikan-kelebihan apabila kita melaksanakan sedemikian, mudah-mudahan kita dapat pada hari kiamat pula insya-Allah SWT kita layak mendapat naungan arasy, insya-Allah. Saya sekali lagi terima kasih dan sambung pada minggu depan insya-Allah tentang ada hukum sila hukum masa hutang ni. Kita baca sila tentang hukum melambat-lambatkan bayar hutang, kan? Dan hukum tentang menangguhkan proses menyelesaikan hutang ni. Okey, insya-Allah pada minggu depan belum kita masuk tajuk tentang Islam melarang kita meminta-minta, suka meminta-minta. Tajuk dia simpel-simpel, mudah-mudahan. Tapi mudah-mudahan pun itulah kadang-kadang yang kita cuai, kita terlepas pandang yang kita buat. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang itu semuanya datang dari diri sendiri. Banyak kekuatan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan segala kemampuan tersebut dan apa yang kita kongsi pada malam ini memberi manfaat kepada diri saya, masyarakat dan tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu yang telah sekalian yang mendengarnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan wa ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.